Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rakan-rakan pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini dengan taufik, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi di dalam mengikuti siri tafsirul Quran ya daripada surah Maryam, sambungan daripada kuliah kita yang lepas ataupun tazkirah kita yang lepas, iaitu kita sampai pada ayat yang ke 85 yang ke 85. Maaf, ayat yang ke 88. Jadi kita sampai pada ayat ke 88 daripada surah Maryam, di mana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-88, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalu ittakhazar rahman walada wa qalu ittakhazar rahman walada. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kemungkaran yang besar, yang melakukan kemusyrikan, ya, di mana mereka berkata wa qalu ittakhazar rahman walada. Mereka berkata Allah yang bersifat Ar-Rahman mempunyai anak. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah satu kata-kata yang mungkarnya maha dahsyat sekali, ya, yang maha dahsyat kemungkarannya. Yang mereka berkata Allah mempunyai anak. Ya, ada yang mengatakan Uzair anak Allah, ada yang mengatakan Isa anak Allah, ada yang mengatakan malaikat anak Allah. Maka mereka menisbahkan sifat-sifat kemakhlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat-sifat demikian. Ini disebutkan di dalam satu surah yang masyhur yang selalu kita baca, surah Tauhid, iaitu surah yang mentauhidkan Allah, iaitu suratul Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tempat kita memohon segala hajat. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah menafikan apa yang dituduh ataupun apa yang disangkakan ataupun apa yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah mengatakan ayat yang ke-89, Allah sebut laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan satu perkara yang sangat besar mungkarnya. Laqad ji'tum syai'an idda. Ya, kamu telah mendatangkan satu fahaman, satu kepercayaan, satu penisbahan yang sangat-sangat mungkar, yang sangat-sangat dahsyat. Laqad ji'tum syai'an idda. Ya, idda mana satu yang dahsyat, satu yang terlalu keji, ya, kata-kata kamu itu, sehingga Allah sebut takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sehingga kan hampir-hampir langit itu pecah kerana ucapan itu. Hampir-hampir langit itu pecah kerana ucapan itu. Hampir-hampir bumi itu terbelah.
gunung-gunung itu runtuh dengan ungkapan-ungkapan kata-kata yang dahsyat, yang mungkar, yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan itu adalah sifat-sifat makhluk. Jadi Allah kata hampir-hampir langit itu pecah kerana ucapan itu. Hampir bumi itu terbelah dan gunung-gunung runtuh kerana mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. An da'u lirrahmani walada, an da'u lirrahmani walada, bila mereka mendakwa Allah mempunyai anak. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Cuma dengan rahmat Allah tuan-tuan, benda ni tak berlaku lah. Taklah pecah langit, pecah bumi, kan? Pecahnya gunung ganang. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bila manusia menzahirkan kesyirikan, menzahirkan syirik tu ada, tapi mereka menzahirkan, mereka membuat pesta-pestaan kesyirikan kepada Allah. Ada yang kata, maka berlakulah apa yang Allah sebut dalam ayat ini. Dan kita tengok tuan-tuan, memang berlaku. Cuma taklah besar-besar, kan? Berlaku tsunami. Tak adalah sampai berlaku kiamat, tapi berlaku tsunami dahsyat. Berlakunya letusan gunung berapi, berlakunya banjir yang besar, banjir lumpur dan seumpamanya. Kita tengok, mungkin ini kerana apa? Mungkin kerana manusia-manusia menzahirkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkah dahsyatnya tsunami itu tuan-tuan? Bila kapal yang besar itu dihanyutkan sehingga 5 kilometer, kapal yang berada di tengah-tengah lautan di Aceh itu tiba-tiba berada di daratan. Alangkah dahsyatnya. Kerana apa? Kerana manusia mungkin kita kata mungkin, kerana mungkin berlaku di sana kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku di sana kezaliman, berlaku di sana leluasa kejahatan dan seumpamanya. Wa ma yanbaghi lirrahman, Allah kata, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, maka tidak sepatutnya, tidak layak, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tidak layak bagi yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Allah kata wa ma yanbaghi, sama sekali tidak layak bagi Allah, yakni bagi yang Maha Pemurah, an yattakhidha walada, mempunyai anak, memiliki anak. Kerana anak itu sifat manusia. Anak itu sifat makhluk, beranak pinak, kan? Beranak pinak, bercucu cicit. Itu adalah sifat-sifat kemakhlukan, bukan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa bapa dan tidak diperanakkan dan tidak juga memperanakkan. Allah dialah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, yang maha besar, yang maha agung. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak menyamai, tidak bersekutu dengan apa sekalipun, tidak menyamainya sesuatu apa sekalipun. Jadi itu sifat Allah Ta'ala. Jadi dakwaan orang-orang musyrikin mengatakan Tuhan ada anak, Tuhan ada ayah dan seumpamanya, itu adalah dakwaan yang batil dan amat dahsyat, kalimah yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Sama-samalah kita menjauhi kesyirikan, dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat seterusnya Allah menyatakan, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda.
Ya, tidaklah seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah selaku seorang hamba. Ya, semua manusia ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Walaupun di dunia mereka menjadi raja-raja yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat, yang disanjung, ditakuti, digeruni dan seumpamanya. Tetapi ingat, kamu akan datang kepada Allah sebagai hamba. Tak lebih daripada itu. Tak ada lagi raja, tak ada lagi gelaran-gelaran hebat yang dinisbahkan kepada manusia, dianugerahkan oleh manusia kepada manusia. Tidak ada lagi. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Mereka akan datang kepada Allah selaku seorang hamba. Wa laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Allah menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Allah menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Ya, Allah menghitung manusia tak akan seorang pun tidak terlepas. Semuanya dihitung. Yani Allah Maha mengetahui jumlah mereka sejak mereka diciptakan sampai hari kiamat nanti. Baik lelaki maupun perempuan, yang kecil maupun besar, yang cacat maupun yang sempurna dan sebagainya. Semua akan dihitung oleh Allah tanpa ada seorang pun yang tercicir. Nanti. Ada berapa banyak manusia daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah zaman kita sampailah zaman kiamat. Berapa ramai manusia tuan-tuan? Umat manusia zaman kita ni, sekarang ini, ada lebih kurang 7 bilion. Makna 7,000 juta. Bayangkan kalau zaman Nabi Adam sampai kiamat. Entah berapa trilion, wallahu a'lam. Tapi semuanya terhitung pada sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang tercicir. Ya, walaupun seorang bayi yang baru lahir meninggal, 2 hari lepas lahir meninggal, tetap akan terhitung di sisi Allah Ta'ala. Ya, kerana Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Dan akhirnya ayat ini Allah sebut, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dengan amalan masing-masing, tuan-tuan. Sebab itu bila kita beramal, jaga amalan. Kewajipan kita ada 2. Pertama, beramal. Yang kedua, menjaga amalan. Ada orang dia buat amal, lepas tu dia mengumpat orang, mengeji orang, fitnah orang, habis pahala. Ada orang dia buat amal, lepas tu dia sombong, takabur, riak, maka habis pahalanya. Kewajipan kita membuat amal dan menjaga amalan. Jangan kutuk orang, jangan hina orang, jangan keji orang, apatah lagi ulama-ulama. Karena kalau kita mengeji, amalan kita akan bocor. Macam kita isi air, letak ambil satu baldi isi air. Isi banyak, rupanya air tak lekat. Sebab apa? Bawah bocor rupanya. Kosong, tak ada air. Dia kata, aku dah buat dah, aku dah isi dah air. Kamu isi air tapi kamu tak menjaga takungan air. Kita mengisi air dan kita menjaga takungan supaya air itu kekal. Kita buat amal, kita perlu menjaga amalan kita supaya amalan kita boleh bawa bertemu Allah di akhirat, tidak bocor di tengah jalan. Tidak cukup hanya kita beramal, tapi kita mesti beramal dan menjaga amalan. Supaya ianya tidak bocor, kita minta kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Jadi kita akan datang kepada Allah seorang diri, maka Allah menghukum makhluknya sesuai kehendaknya. Dan Allah Maha Adil, tak akan menzalimi. Walaupun seberat biji sawi pun kepada makhluknya, Allah tidak menzalimi seseorang pun. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Ingat itu. Kerana itu, beramal, setiap amalan Allah akan berikan ganjaran pahala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq.
Janganlah kamu memandang kecil kepada amalan, walaupun kamu cuma senyum saja kepada saudara kamu. Kamu bertemu saudara kamu dengan melemparkan senyuman, maka itu juga dikira sebagai amalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, khususnya di bulan Ramadan ini, dan khususnya di 10 yang terakhir Ramadan ini. Marilah sama-sama kita mengumpulkan pahala amalan. Marilah kita menghidupkan malam dengan untuk kita mencapai Lailatul Qadar. Dan jangan lupa kita berdoa dengan satu doa yang Nabi ajar kepada kita. Bila kita bangun malam pada 10 terakhir ini, banyakkan menyebut, Nabi kita banyakkan menyebut, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha mulia, ya fa'fu anna, hendak ya Allah, hendak ataupun kami bermohon, berilah keampunan kepada kami. Demikianlah sedikit tadabbur ayat daripada surah Maryam, ya, sehingga ayat 95, daripada ayat 83 sehingga ayat 85. Insya-Allah ya kita sambung pada masa yang lain pula, insya-Allah ayat ke-96 sehingga ayat terakhir, iaitu ayat 98, insya-Allah. Sekadar itu saja dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.